Okey, jadi ayat yang pertama was-sama'i wat-tariq, demi langit dan demi at-tariq. At-tariq itu apa dia? Was-sama'i wat-tariq, demi langit dan demi at-tariq. At-tariq itu Allah kata sekali lagi, wa ma adraka mat-tariq. Adakah kamu tahu apakah itu at-tariq? Sebab orang Arab bila dia dengar begini dia tak berapa faham. Wa ma adraka mat-tariq, adakah kamu tahu apakah itu at-tariq? Allah sendiri bagi tahu, an-najmus tsaqib. Tariq itu adalah bintang yang menembusi. Ya, bintang yang menembusi. Jadi ini adalah satu keajaiban Al-Quran, yang mana sains pada hari ini telah membuktikan kebenaran Al-Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana. Ya Allah, rahmatilah kami agar kami dapat meninggalkan maksiat sepanjang hidup kami. Warhamna an natakallafa ma la ya'nina. Rahmatilah kami agar kami dapat tinggalkan segala perkara yang tidak bermanfaat buat kami. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, kurniakanlah kami rasa takut kepadamu yang akan menghalang kami dari melakukan maksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Kurniakanlah kami agar kami dapat beribadah, agar kami sampai ke syurgamu. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Kurniakanlah kami keyakinan agar kami dapat menghadapi segala musibah di dunia ini dengan ringan. Wa mata'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Jadikanlah pendengaran kami, penglihatan kami dan kekuatan kami memberi manfaat kepada kami selama kami masih hidup di atas dunia ini. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan engkau jadikan musibah kami di dalam agama kami. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Jangan engkau jadikan dunia matlamat kami dalam kehidupan kami. Wala ma balagha ilmina. Dan jangan engkau jadikan dunia adalah sebagai objektif matlamat kami yang utama dalam kehidupan dunia ini. Wala tusallit alaina ma la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan engkau hantarkan kepada kami penguasa yang zalim, yang tidak takut kepadamu dan tidak merahmati kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu lagi pada malam ini untuk kita sambung bacaan kuliah tafsir kita. Cuma nak tanya, last kali kita baca surah Al-Ghashiyah dah baca ke belum? Saya tak ingat, lupa nak catat yang lepasnya. Saya tak pasti malam ni baca surah Ghashiyah ke surah At-Tariq. Ada yang ingat surah Ghashiyah ni, hal ataka hadithul Ghashiyah kita dah baca ke belum? 591. Seperti biasa kita baca sama-sama untuk mengambil keberkatan insya-Allah. Saya baca satu ayat dan tuan-tuan boleh baca satu ayat insya-Allah. Surah At-Tariq 591. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq.
يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita telah selesai baca surah At-Tariq. Jadi surah At-Tariq ni surah yang biasa kita baca ataupun yang biasa kita dengar, ya. Maka malam ni kita nak tadabbur isi kandungan surah At-Tariq ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Tariq. Jadi surah At-Tariq ni Makkiyah. Pertama sekali surah At-Tariq ni Makkiyah. Surah Makkiyah kita kata surah yang diturunkan sebelum hijrah. Surah yang diturunkan sebelum hijrah maka dinamakan surah Makkiyah. Okey, jadi ayat yang pertama was-sama'i wat-tariq, demi langit dan demi at-tariq. At-tariq itu apa dia? Was-sama'i wat-tariq, demi langit dan demi at-tariq. At-tariq itu Allah kata sekali lagi, wa ma adraka mat-tariq, adakah kamu tahu apakah itu at-tariq? Sebab orang Arab bila dia dengar begini dia tak berapa faham. Wa ma adraka mat-tariq, adakah kamu tahu apakah itu at-tariq? Allah sendiri bagi tahu, an-najmus tsaqib. Tariq itu adalah bintang yang menembusi. Ya, bintang yang menembusi. Jadi ini adalah satu keajaiban Al-Quran, yang mana sains pada hari ini telah membuktikan kebenaran Al-Quran ini. Hari ini ahli astronomi mereka jumpa satu bintang di langit, di angkasa lepas. Bintang itu dia mengeluarkan bunyi. Ya, ada satu bintang ini. Bintang ini dia keluarkan bunyi. Bunyi dia seperti bunyi orang ketuk. Dok 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 dok, bunyi bintang itu. Ya. Jadi kalau tuan-tuan Google, YouTube boleh jumpa, cari The Knocking Star. Bintang yang mengetuk, The Knocking Star, ataupun nama dia ahli astronomi kata pulsar. P-U-L-S-A-R, pulsar. Maka bintang pulsar ni baru beberapa tahun ini dijumpai oleh ahli astronomi. Mereka jumpa satu bintang, sejenis bintang, dia bukan satu, dia ada banyak. Dia sejenis bintang yang dia berpusing. Dia kenapa dia keluar bunyi tok 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 tok, sebab dia berpusing dan dia ada gas, dan ada bintang tu yang dia berpusing slow. Ada bintang tu yang dia pusing slow. Kalau dia pusing slow, dia punya bunyi dia pun pelan. Tok 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 tok. Ada bintang yang berpusing laju. Ada bintang bunyi laju, bunyi dia pun laju. Tok 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 tok. Ada bintang yang dia berpusing setiap saat tu, every second tu dia berpusing beratus-ratus kali. Kan? Beratus-ratus kali dalam satu second saja, yang mana dalam seminit dia boleh berpusing sampai 20,000 kali. Ada bintang yang seminit itu dia boleh pusing sampai 40,000 kali. Ya? Jadi yang pusing laju tu, kalau dengar bunyi dia macam bunyi lebah. Macam bunyi lebah. Atau tuan boleh Google sendirilah. Boleh YouTube tu. Dia macam bunyi lebah. Jadi itu dia. Allah bagi tahu was-sama'i wat-tariq, demi langit dan demi at-tariq. At-tariq ini kalau bahasa Arab memang maksud dia ketuk. Ya, knocking, kan? Ketuk. Memang at-tariq, taraqal bab.
kalau bahasa Arab dia kata taraktul albab, saya ketuk pintu. Kalau kita ketuk pintu kan, Assalamualaikum, kita ketuk pintu, itu taraka, at-tariq lah itu. Taraktul bab kan, itu dia. Dan at-tariq itu ada maksud yang mengetuk, ada juga maksud dia yang datang. Yang ada maksud dia yang mendatang. Maksud dia taraka bil lail, dia datang pada waktu malam. Kan maksud dia datang. Jadi bintang ini memang bunyi dia macam bunyi ketukan dan memang dia datang, dia bergerak laju. Allah sendiri kata, wa ma adraka mat-tariq, adakah kamu tahu apakah itu at-tariq? Kalau zaman dulu orang tak tahulah, dia kata apa benda at-tariq ini? An-najmus tsaqib. Allah sendiri bagi tahu at-tariq itu adalah bintang, an-najmu bintang, as-tsaqib yang menembusi. Bintang yang menembusi sebab apa, tembus dia itu bunyi dia daripada jauh kita boleh dengar. Bunyi dia daripada jauh kita boleh dengar, daripada dekat space ni luas. Tapi dia orang boleh dengar bunyi bintang ni walaupun jauh. Jauh, bukan beribu batu, mungkin berjuta batu, jutaan batu, tapi boleh dengar bunyi dia daripada jauh. Dan dia ada cahaya dia. Kalau kita buka itu tu, pulsar tu, nampak dia ada cahaya bintang tu macam rumah api. Yang kita tengok rumah api, rumah api kan, dia berpusing kan ada cahaya, ada dua cahaya kan berjalan kan, cahaya kalau rumah api macam tu. Pulsar ni dia punya cahaya dia berpusing kan, laju kan, dia punya cahaya dia macam rumah api tu. Subhanallah. Jadi ini Allah dah cerita 1400 tahun yang lepas. Walhal bintang itu baru saja ditemui beberapa tahun kebelakangan ini. Jadi ini salah satu points yang mana Quran ini menunjukkan Quran itu bukanlah satu buku yang direka oleh seorang yang namanya Muhammad bin Abdullah, bukan. Tapi Al-Quran itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan langit dan bumi ini. Subhanallah. Itu salah satu tempat, banyak lagi tempat-tempat yang keajaiban Al-Quran ini menceritakan bagaimana sains membuktikan kebenaran Al-Quran ini. Maka banyak tempat-tempat sebenarnya. Dia ada kitab yang Ijazul Quran, kitab mukjizat Al-Quran itu menurut sains yang tebal lah, tapi dia bahasa Arab lah kan, bahasa Arab. Dia ada cerita macam mana ayat Quran yang ada kaitan dengan sains. Maka ini salah satu tempat dia. Tamam. Maka Allah kata was-sama'i wat-tariq, demi langit dan demi at-tariq. Wa ma adraka mat-tariq, adakah kamu tahu apa at-tariq itu? Macam mana tu? Dengar weh. An-najmus tsaqib. Allah kata itu bintang yang menembusi. Subhanallah. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Allah mengatakan bahawa tiadalah setiap jiwa melainkan pasti ada penjaganya. Setiap jiwa mesti ada penjaganya. Subhanallah. Jadi setiap manusia ni ada malaikat yang menjaga. Malaikat yang mengiring manusia itu nama hafiz, ataupun kalau jamaknya hafazah. Hafazah. Jadi setiap manusia ada malaikat yang mengiring kita, ataupun ada yang dinamakan juga dipanggil sebagai raqib atid. Malaikat yang mencatat amal kebaikan, mencatat amal kejahatan. Jadi setiap kita ada. Setiap kita ada malaikat yang teman dia ke mana sahaja dia pergi, sentiasa ditemani oleh para malaikat itu. Subhanallah. Mereka mencatat segala yang kita lakukan. Jadi Allah ingatkan kita. Allah kata in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap jiwa itu ada penjaganya, ada pengiringnya, iaitu malaikat itu. Allah ingatkan kita bahawa kita ni bukan bersendirian. Jadi walaupun kita duduk seorang-seorang, tapi kita kena ingat kita sedang dicatat, kita sedang dirakam. Hari ni kalau orang hari ni dia duduk seorang-seorang, tapi dia tengok yang CCTV, dia yakin yang dia tidak duduk seorang. Tak berani dia nak mencuri. Sebab apa ada CCTV? Pencuri datang malam-malam nak merompak, tengok-tengok ada CCTV, tak jadi dia balik. Tak jadi, padahal tak ada orang. Tapi dia nampak CCTV. Sebab apa? Dia tahu walaupun tak ada orang nampak, tapi CCTV itu ada rekod apa perbuatan dia. Boleh dijadikan bukti, dia akan ditangkap. Jadi tak jadi. Dalam ada video tu, orang tu dia dah mencuri dah. Dia dah curi dah, ambil duit, dia ambil handphone daripada poket orang tu, dia dah ambil dah. Dia dah ambil dah. Dia dah pegang dah. Dia tengok belakang, ada CCTV. Tak jadi dia, letak balik. Subhanallah, dia tengok ada CCTV, letak balik. Itu kalau istilah tasawufnya dia panggil muraqabah. Muraqabah ni maksudnya dia rasa ada orang, dia rasa yang dia sedang diperhatikan. Dia rasa yang dia sedang diperhatikan. Jadi kalau begitulah CCTV yang moden hari ni, maka malaikat ini Allah punya CCTV lebih canggih lagi. Sebab apa? Sebab CCTV ni tak ada yang boleh rekod
kehidupan seorang 24 jam ikut di mana-mana pergi, tak ada. Tapi Allah punya sistem, malaikat ni diikut 24 jam. Kita pergi rumah, kita masuk bilik duduk seorang-seorang, kita pergi berjabat, kita dalam kereta, kita pergi mana-mana, masuk hutan seorang-seorang sekalipun, di mana sahaja kita berada, maka Allah punya sistem itu, dia rekod kita. Lagi canggih lah Allah punya sistem. Kita punya sistem boleh delete. Kan? Boleh delete kalau orang buat kes, kan? Dia buat kes apa, dia tengok kena rakam, maka dia pergi cari cepat-cepat, dia pergi cari dekat mana sumber dia boleh delete. Yang recording tu hari berapa, tarikh sekian, jam berapa, dia boleh. Allah punya sistem tak boleh delete. Ya, Allah punya sistem tak boleh delete. Yang ini boleh delete, boleh dirasuah. Orang yang menjaga bahagian tu boleh rasuah, hulur duit sikit, minta dia delete kan. Ini malaikat yang menjaga sistem ni tak boleh dirasuah. Dan malaikat yang mencatat kita punya amalan kita ni, dia tak boleh dirasuah. Dekat akhirat besok dia akan bentangkan semua. Apa yang kita lakukan, semua dia akan bentangkan. Dia punya report dia secara terperinci. Subhanallah. Jadi itu kita kena beringat. Jadi Allah bagi tahu ayat ini, tujuan Allah bagi tahu in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, tujuannya supaya kita beringat. Kalau duduk seorang-seorang, nampak macam seorang-seorang tapi sebenarnya bukan seorang-seorang. Anda sedang diperhatikan. Nampak? Kan ada orang dia letak gambar CCTV kan, dia kata anda sedang diperhatikan. Kan? Permis ini diawasi oleh CCTV. Kawasan ini, taman ini diawasi oleh CCTV, pemantauan CCTV kan. Begitu. Walaupun kita duduk seorang-seorang, ingat anda sedang diperhatikan, bukan duduk seorang-seorang. Sepanjang kita hidup atas dunia ni, tak ada yang tempat kita boleh duduk seorang-seorang, tak ada. Subhanallah. Walaupun nampak macam duduk seorang-seorang, tapi anda sedang diperhatikan, sedang dirakam. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia itu melihat daripada apa dia diciptakan. Khuliqa mimma indafik. Manusia itu diciptakan daripada air yang terpancar, iaitu air mani. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Air mani itu yang terbentuk daripada tulang sulbi lelaki. Tulang sulbi ni dia bahagian tulang belakang yang paling bawah sekali. Tulang belakang kita panjang ni dia paling bawah sekali, itu tulang sulbi. Wat tara'ib. Tara'ib ini tulang di tengah-tengah dada ni, dekat tengah-tengah dada ni pada wanita. Maka itu kena check lah daripada sudut sainsnya, saya pun tak sempat nak check. Maka dia katakan, Allah katakan penciptaan asal usul manusia itu terbentuk gabungan daripada air yang keluarnya daripada tulang sulbi, itu air mani lelaki lah. Dan daripada wanita pula keluar itu daripada tulang orang Melayu kata tulang rusuk lah. Kau Melayu kata tulang rusuk kan. Daripada tulang rusuk ni, tengah-tengah ini. Maka Allah dalam ayat ini, Allah mengingatkan kita, falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia itu sedar daripada apa asal dia diciptakan. Manusia ini diciptakan daripada sumber yang air yang kalau bahasa Arab disebut mustaqzar. Mustaqzar ni apa? Mustaqzar ni dia bukan najis, tetapi dianggap kotor. Mustaqzar ni dia bukan najis. Kalau kena kain tak najis. Air mani dia tak najis. Kalau kena kain boleh bawa solat, tapi dia mewajibkan mandi. Dia berbeza dengan air mazi. Kalau air mazi dia najis, tetapi dia tidak mewajibkan mandi. Kan? Apa beza air mani dengan air mazi? Jangan tertukar. Sebab tu kena belajar hukum fiqh tu fardu ain. Sebab kalau air mazi dia keluar, air mazi kalau keluar dia tidak mewajibkan mandi, tak wajib mandi, tetapi dia najis. Kalau air mani dia keluar, maka dia mewajibkan mandi, tapi air mani itu sendiri dia tak najis. Tapi walhasilnya air mani itu adalah mustaqzar, yang dianggap jijik, dianggap kotor. Kita nak sebut pun tak suka. Nak sebut air mani, tak suka nak sebut. Kan? Tak suka nak sebut. Padahal itulah kita. Mana tahu ni? Ni kan? Ni lah. Tak apa, duduk situ. Dia tak perasan. Semoga dia masuk. Okey. Jadi air mani ni nak sebut pun tak suka. Mustaqzar. Jadi orang kata kalau ayam berasal daripada apa? Daripada telur. Telur ayam tu boleh jual, orang boleh beli, boleh masak. Manusia punya asal usul daripada air mani. Air mani yang bukan jual, diberi percuma pun tak nak. Kalau kena pun jijik. Kita nak basuh cepat-cepat kotor. Walaupun dia bukan najis, tapi kita anggap dia kotor, kita anggap dia jijik. Itu asal usul kita. Kita ini adalah air mani saja.
Jadi Allah kata falyanzuril insanu mimma khuliq. Manusia ni sedarlah sikit. Sedarlah, bahasa mudah faham lah. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Sedarlah sikit, awak tu asal usulnya air mani saja. Itu subhanallah. Jadi kenapa nak sombong? Kenapa nak takabur? Kenapa nak bongkak? Kenapa nak rasa kita hebat? Kenapa kita nak rasa kita itu, kita ini? Kenapa kita ni tak boleh ditegur? Kenapa kita ni tak boleh disentuh sikit? Dia disentuh sikit tak boleh. Kenapa kita rasa kita lah segala-galanya, kita paling tinggi? Allah kata falyanzuril insan. Hendaklah manusia itu sedarlah sikit. Mimma khuliq, daripada apa penciptaan awak itu? Awak itu asal usulnya khuliqa mimma indafik. Awak itu diciptakan daripada air mani saja yang terpancar. Subhanallah. Jadi Sayyidina Ali dia kata apa? Kenapalah manusia ni nak sombong? Yang mana asal usulnya adalah air mani. Kelak satu masa nanti akan jadi, minta maaf cakap kan, dia kata bahasa Arabnya akan menjadi jifah. Jifah ini minta maaf cakap akan menjadi seperti bangkai lah kan, maksudnya tubuh kita dah tak ada nyawa lagi ya. Dan di antara kedua itu ke mana, ke sana dan ke sini, hamilul najis kan, memikul najis dalam perut ke sana ke sini ya. Maka kenapalah manusia tu nak sombong sangat? Subhanallah ya. Jadi kenapa kita nak sombong hidup atas muka bumi ni? Jangan sombong. Pengajarannya Allah kata, Allah tegur kita janganlah sombong kan. Kita ni asalnya daripada air mani saja. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah itu mampu untuk mengembalikannya semula. Yauma tublas sarair, pada hari dibongkar segala rahsia. Hari terbongkar segala rahsia itu maksudnya hari kiamat. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah itu mampu, maha mampu untuk mengembalikan semula manusia ni. Manusia ni bila dikebumikan dalam tanah ya, 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, 5000 tahun, 10,000 tahun duduk dalam tanah, hancur habis. Apa pun tak ada. Ya? Akan hancur. Dimakan, orang kata dimakan tanah lah, padahal bukan tanah yang makan dia. Ada ulat-ulat lah. Ada ulat-ulat dalam tanah semua mendatang kan. Dimakan tanah kan. Dimakan. Akan hancur. Ya? Mana kalau kubur yang lama-lama lah, yang ribu-ribu tahun punya kubur tu, dia gali mungkin hancur. Tak ada apa. Ya? Jadi kubur dekat kawasan kita, tu, kubur orang yang paling lama tu umurnya berapa? Mungkin 100 tahun, mungkin 200 tahun. Oh, itu kira rare lah, lama lah tu. Kalau kita jumpa dekat tempat kita, kubur yang umur dia 300 tahun, 400 tahun, kan? Gitu rare. Ya, kebanyakannya kubur dekat tempat kita ni yang umurnya pendek-pendek lah. Yang umurnya tu mungkin kubur ini, kita tengok tarikh dia tu 100 tahun, 200 tahun lah. Soalan nak bagi, mana kubur orang-orang yang 1000 tahun dulu, mana kubur mereka? Orang-orang yang 2000 tahun dulu, 3000 tahun dulu, 4000 tahun dulu, 5000 tahun dulu, di mana kubur mereka? Cuba tunjuk kat mana kubur mereka. Orang-orang yang ribuan tahun dulu, di mana kubur mereka? Sebab itu ada ahli syair ni, bahasa Arab lah, pujangga ni, dia tulis syair dalam bahasa Arab. Dia kata apa? Saya berpendapat bahawa segala tanah yang kita pijak ni semuanya adalah tanah perkuburan. Dia kata saya berpendapat bahawa semua tanah yang kita pijak ni sebenarnya semua adalah tanah perkuburan. Mungkin logik juga. Sebab mana kubur orang yang ribuan tahun dulu-dulunya, mana kubur mereka? Jadi batu nisan pun dah tak ada, apa pun tak ada. Mungkin bawah-bawah kita ni saja. Subhanallah. Ya, mungkin dan berapa ramai jumlah manusia atas muka bumi ni. Berapa ramai jumlah manusia atas muka bumi ni. Subhanallah. Jadi itu dia. Jadi manusia ni bila dia ke bumi, ke dalam tanah, lama kelamaan dia akan hancur binasa. Tetapi Allah mampu untuk kembalikan semula manusia ni, hidupkan semula manusia ni pada hari kiamat. Nanti akan dibangkitkan semula manusia ni. Dikatakan bahawa manusia ni, walaupun seluruh jasad manusia ni hancur, tapi dikatakan bahawa ada satu bahagian dalam manusia ni yang dia tak akan hancur. Apa dia? Kalau bahasa Arab dia panggil ajbud zanab. Ajbud zanab itulah. Dia bahagian tulang belakang yang paling bawah sekali, dia kecil je, halus. Besar ni saja. Cik je. Dan dikatakan bahagian itu dia tak akan hancur. Maksudnya walaupun satu orang dikebumikan dalam tanah, walaupun beribu tahun, walaupun daging dia hancur, tulang dia hancur, belulang dia semuanya hancur, tapi dikatakan bahagian ajbud zanab ini dia kecil, dia besar gini, besar macam biji benih je. Dia dekat bahagian paling bawah tulang belakang. Maka dikatakan bahagian tu dia tak akan hancur.
dia macam biji benih. Sebab apa? Sebab kat akhirat besok, pada hari kiamat besok, maka daripada situlah dia akan tumbuh. Manusia ni akan tumbuh seperti mana pokok tumbuh. Ya? Pokok kan, kalau kita campak biji benih kecil ni, campak kecil je. Kalau kita campak dia, dia tumbuh, dia keluar akar, dia keluar daun dan sebagainya, membesar jadi pokok. Macam tu dia katakan akhirat besok, manusia yang dah hancur dalam tanah ni, dia yang bahagian itu dia macam biji benih, dia akan tumbuh dan dengan cepat, bukan lama-lama nak tunggu. Dia cuma akan tumbuh, dia akan tumbuh jadi manusia semula. Subhanallah. Jadi manusia semula maksudnya kita ni akan dibangkitkan semula, kan? Subhanallah. Jadi dibahaskan, adakah Allah akan bangkitkan manusia ni, Allah akan bangkitkan kita, adakah Allah akan bagi daging-daging yang baru, tulang yang baru, kulit yang baru, ataupun kulit, daging, tulang manusia yang kita ada sekarang ni, yang satu masa nanti mungkin akan hancur, dihimpunkan balik oleh Allah. Maka para ulama mengatakan itu dia, yang tulang daging-daging kita ni, yang kita ada sekarang dengan kita ni, inilah yang walaupun masuk dalam kubur, walaupun hancur, tapi Allah boleh cantumkan, Allah boleh himpunkan semula daging-daging ni, tulang ni Allah akan himpunkan semula, akan dibangkitkan semula dengan tubuh badan kita yang ada sekarang ni. Inilah daging badan ni yang kita besok, ke akhirat besok akan bercantum semula, hidup semula. Tapi bila seorang itu dari masuk ke dalam syurga, akan berubahlah, fizikal dia akan berubah, sebagaimana ahli neraka pun akan berubah. Fizikal seorang bila masuk dalam syurga akan bertukar, fizikal dia menjadi cantik, menjadi kuat, menjadi muda, menjadi tampan, kan? Begitu juga bila seorang tu bertukar dimasukkan dalam neraka, na'udzubillah, maka fizikalnya akan berubah. Tubuh ahli neraka ni sengaja dibesarkan. Tubuh ahli neraka tu dibesarkan supaya lebih banyak daging dia, kulit dia, kawasan kulit dia untuk dibakar oleh api. Dan Allah. Na'udzubillah. Tubuh ahli neraka ni sengaja dibesarkan supaya lebih banyak kawasan kulit dia yang boleh dibakar oleh api neraka, supaya dia rasa seksa dan azab yang maksimum. Na'udzubillah. Baru diceritakan, diriwayatkan, gigi ahli neraka ni besar je macam gunung Uhud. Sebatang gigi ahli neraka ni besarnya macam gunung Uhud. Gunung Uhud tu besar macam mana? Besar macam masjid kita lah kot. Boleh kata kot. Boleh lah. Ataupun sebenarnya boleh besar lagi. Sebab Gunung Uhud tu dia bukan satu aja. Dia banjaran. Kalau tuan-tuan yang pergi ke Madinah, ziarah Gunung Uhud kan, kita panjat bukit kecil, kita takat gambar. Yang bukit kecil tu bukan bukit Uhud. Itu Jabal Rumah. Jabal Rumah tu bahasa Arab maksud dia bukit pemanah. Dulu yang tukang panah yang panjat tu, yang bukit yang rendah tu, itu bukan Jabal Uhud. Yang belakang tu, yang tinggi tu, background tu, yang mana satu ustaz? Semua satu banjaran. Uhud tu dia bukannya satu bukit aja, bukan, dia banjaran. Daripada hujung sampai ke hujung itu, daripada hujung ni sampai ke hujung ni, semua itu Gunung Uhud. Lagi besar lah daripada masjid kita ni, kan? Kalau orang kata banjaran tu lagi besar daripada masjid kita. Itu gigi ahli neraka, sebatang gigi ahli neraka. Bayangkan sebatang gigi ahli neraka besar macam masjid ni. Tubuh badan dia besar mana agaknya? Subhanallah, na'udzubillah. Sengaja dibesarkan ahli neraka ni tubuh dia supaya biar banyak kulit dia untuk dibakar oleh api. Biar dia rasa kesakitan yang maksimum dalam neraka. Na'udzubillah. Okey. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah maha mampu untuk kembalikan semula manusia ni. Dan satu peringatan kepada kita bahawa manusia ni dia tak akan tamat riwayat. Kehidupan kita tak akan tamat. Kita tengok satu orang meninggal, kan? Subhanallah, saudari kita kan hari ni, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa dia, mudahkan perjalanan dia menuju ke akhirat insya-Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya sebagai taman syurga. Amin ya rabbal alamin. Bila kita tengok satu jenazah, kita kena ingat kita pula akan jadi begitu. Kita pula akan jadi jenazah. Kita semua bakal jenazah. Dan kita semua bakal jenazah, kan? Subhanallah. Jadi bila kita tengok satu jenazah, kita kata sian dia, tamatlah riwayat dia, habislah kehidupan dia. Sebenarnya tak tamat. Sebenarnya kita tengok jenazah, kita nampak macam tamatlah riwayat dia. Tak tamat sebenarnya. Sebab dia bukannya habis. Dia tak habis. Mati itu bukan habis. Kita kena tanam dalam mentaliti kita, kena betulkan semula, kena reset semula otak kita ni, dalam minda kita ni. Mati itu bukan habis, mati itu bukan penamat. Mati itu dia cuma berpindah alam saja. Orang yang dia merasai kematian, kita
kita tengok macam jenazah ni bila dia meninggal, habis tamat kehidupan dia. Tapi kalau sebagai seorang yang dia sendiri merasai kematian tu, dia akan sedar yang mati tu sebenarnya bukan tamat. Mati itu adalah satu proses yang mana nyawa dia tercabut daripada jasad dia. Bayangkan kita mengalami kematian tu kepada kita, kita ni tercabut daripada jasad kita, nyawa, roh kita, kita ni sebenarnya adalah roh. Kita bukan jasad. Jasad ni kita tumpang aja. Jasad ni kita tumpang. Kita sebenarnya adalah roh. Ya? Bayangkan bila tiba saat kematian, kita akan dipisahkan daripada jasad yang kita tumpang ni. Kita tercabut daripada jasad kita, kita boleh tengok jasad kita. Boleh tengok jasad kita dimandikan, orang mandikan jasad kita. Orang solatkan jasad kita, orang kafankan, orang solatkan, orang pikul jenazah kita, orang angkut kita, angkat kita pergi ke tanah perkuburan, kita boleh nampak. Sebab tu diriwayatkan bahawa jenazah ni dia tahu siapa yang mandikan jenazah dia, dia tahu. Siapa yang solatkan jenazah dia, siapa yang bawa dia pergi tanah perkuburan, siapa yang kebumikan dia, menguruskan, dia tahu. Sebab apa dia boleh nampak. Bayangkan kalau kita sendiri kita nampak orang uruskan jenazah kita, subhanallah. Ya. Dan kita berpindah alam. Bila masuk dalam kubur, dia akan sedar. Tapi dia bukan alam zahir lah. Maksudnya kalau kita letak CCTV, kita tanam sini dalam kubur, memang tak nampak pun jasad tu berubah. Tak nampak jasad tu, jenazah tu, mayat tu, dia bergerak. Tidak. Sebab dia berpindah alam yang lain. Alam tu namanya alam barzakh. Alam barzakh itu satu alam yang lebih luas daripada alam dunia ni. Sebab apa? Sebab penduduknya lebih ramai daripada penduduk dunia. Sebab apa? Sebab seluruh yang daripada sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, berapa ramai, berapa generasi yang transit di alam barzakh tu. Alam barzakh tu dia macam transit lah, sementara nak menunggu hari kiamat. Dia belum akhirat lagi. Dia orang kata gerbang menuju ke akhirat. Akhirat ini bila dah ditiup sangkakala berlaku hari kiamat, baru akhirat. Tapi dalam barzakh ini dia transit. Dia dah keluar daripada alam dunia, tapi belum sampai ke alam akhirat, jadi dia transit di alam barzakh. Jadi alam barzakh ini penduduk dia lebih ramai, berganda lebih ramai daripada penduduk dunia kita sekarang. Berapa generasi sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang tu semuanya duduk tunggu dalam alam barzakh ni. Jadi bila seorang ni dia meninggal dunia, dia termasuk dalam alam barzakh. Dan subhanallah, dalam barzakh dan dia hidup. Kita lah, bukan orang ni, kita lah. Kita akan hidup di alam barzakh. Maksudnya bila kita meninggal dunia, bukan mati. Mati lah, tapi mati tu bukan tamat. Bukan tamat riwayat dengan habis. Bukan, tak tamat. Dia sambung hidup di alam barzakh. Dan ketika di sana barulah kita sedar yang penting untuk kita bawa adalah amalan. Amalan tu dia jadi duit. Duit kita sekarang di dunia ni, itu yang kita paling penting, kita bawa duit. Orang tak bawa duit pun tak apa hari ni. Sebab hari ni semua cashless kan. Dia boleh bawa e-wallet lah. Kan, dia ada app, dia boleh bawa e-wallet, dia ada boleh bawa kad, debit card apa sana sini. Tapi bila dah masuk ke alam barzakh, barulah sedar semua duit ke, e-wallet ke, debit card ke, credit card ke, semua tak boleh pakai. Yang boleh pakai amalan. Amalan yang kita lakukan pada hari ini, inilah jadi mata wang kita di alam barzakh besok. Senang faham lah. Ya? Kita punya semayang, kita punya solat, kita datang masjid, hadir kuliah, baca Quran, zikir, sedekah, infak, wakaf. Semua inilah jadi bekalan kita. Sebab itu di alam barzakh itu ada orang kaya, ada orang miskin. Dekat akhirat pun sama. Ada orang kaya, ada jutawan. Ada orang yang hidup sederhana, ada yang papa kedana. Tapi bukan duit, pahala. Orang yang banyak pahalanya dekat dunia ni, ibadahnya banyak, dia jadi jutawan besok kat akhirat. Semua orang tengok dia jealous. Dia jutawan akhirat. Yang ada juga golongan pertengahan. B40 kan pun ada juga kat akhirat besok. Kan ada juga golongan B40 kan, T20 ni semua ada juga kat akhirat. Tapi dia bukan dikira melalui duit. Dia bukan kira aset dia, harta dia, dikira amalan dia. Subhanallah. Subhanallah. Jadi sebab itu dekat akhirat besok dirombak semula. Ada orang dekat dunia ni yang dia pangkat tinggi, jutawan dekat dunia, tapi dekat akhirat besok tiba-tiba dia rupanya papa kedana. Tak ada amalan. Ada orang dekat dunia ni yang dia kat dunia ni miskin, tak ada apa-apa, tapi rupa-rupanya dekat akhirat besok dia jutawan rupanya. Ya Allah, semua orang tengok dia jutawan, duduk paling atas sekali. Ada orang yang dekat dunia ni dia jutawan, dan dekat akhirat pun dia jutawan juga.
Subhanallah. Sebab apa? Sebab dekat dunia ni dia gunakan harta dia, dia gunakan kuasa dia semua untuk beramal ibadah. Maka ini orang yang paling untung. Kata Nabi, ada hadis dia, panjanglah hadis dia. Yang mana dekat dunia ni pun dia jutawan. Bila sampai dekat akhirat besok, dia pun jutawan juga. Masya Allah, ni paling untung. Yang paling sedih, paling miskin, yang paling sedih sekali kata Nabi, yang dekat dunia ni adalah miskin. Kat akhirat besok pun miskin juga. Ya Allah. Dekat dunia adalah apa-apa kedana, tak ada harta. Dekat akhirat pun apa-apa kedana juga, tak ada amalan. Dua-dua apa-apa kedana. Ya Allah. Itu yang paling kesian kata Nabi. Jadi dekat akhirat besok dia ada tingkatan-tingkatan level-level dia. Nak masuk waktu 8.40. Oh, dan azan dah. Masya Allah. Jadi habislah waktu kuliah kita. Jadi insya Allah dalam kelas akan datang kita sambung lagi ayat yang seterusnya, ayat ke-10 kita sambung dalam kuliah seterusnya. Hadza billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.